Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Nama saya Syahrin Ahmad, pemilik laman web palaonline.net dan juga communicator astronomi. Selamat datang semua. Selamat datang kepada rakan-rakan dan Waalaikumsalam. Jadi sementara kita tunggu ramai yang masuk, kita bagilah 5 minit dulu buat. Jadi seperti biasa, kalau tak dengar suara saya, mungkin boleh beritahu lahan ke apa benda ke. Di malam ni insyaAllah kita akan buat sedikit perkongsian berkenaan dengan gerhana bulan penumbra. Dan kemudian jika langit okey, nampak macam okey je, kita akan membulan sekali lagi. Kita akan tengok apa yang kita boleh lihat permukaan bulan pada hari ini lah. Okay. Ini berapa Syawal tak ingat lah. Okay. Rasanya dah 11 Syawal kot. Okay. Tak ingat. Okay, jadi kita tunggu dulu, semua masuk dulu. Kita bagi lebih kurang 3 minit lagi. Okay. Kalau kita boleh lihat dekat skrin kecil yang sebelah kiri tu, itu sekarang adalah paparan live daripada teleskop. Nampak gayanya macam okey, cuaca sedikit okey lah, tapi tak boleh nak kata juga tiba-tiba awan datang kan. Okay. Dia mungkin dah 6 hari ni kita boleh tengok lah apa, Tycho. Dia. Okay. Saya ada ternampak komen dalam Facebook page Falak Online, ada yang eja Tycho tu Tycho, T-A-I-K-O. Dia bukan macam tu ejaan dia T-Y-C-H-O, Tycho, nama orang. Dia bukan Samsung, dia Tycho. Tycho. Okay. Jadi apa yang kita akan buat malam ni, untuk lebih kurang 15 ke 20 minit yang pertama, kita akan bincang berkenaan dengan gerhana bulan. Okay, kemudian kita akan buat cerapan live, dan kita akan tamat lebih kurang sejam lah. Daripada sini lebih kurang pukul 10 kita akan tamat. Okay? Jadi mana-mana sempat nak tanya, bolehlah tanya. Kita akan edarkan lah, kita akan kongsi sebanyak mungkin informasi berkenaan dengan gerhana bulan nanti. Dia boleh nampak ke, tak boleh nampak ke, kan, isu dia macam tu lah. Kita akan bincang nanti insyaAllah. Jadi hari ni pagi tadi cuba juga nak mencerap planet Venus sekali lagi. Okay, tapi tidak kelihatan kerana mungkin terlampau dekat dengan matahari. Jadi tidak memungkinkan dia boleh lihat dengan mudah lah. Pasal cahaya matahari tu terang, langit pun terang. Tapi langit tadi pagi okey, dia tidak berawan lah. Kalau semalam macam tu kan cantik kan, tapi itulah rezeki lah macam mana kan. Jadi pada ketika ini Venus dia dah sedang melintasi, esok dia akan melintasi poin yang paling dekat dengan matahari, kurang daripada setengah darjah kalau tak silap. Kurang daripada setengah darjah tu daripada matahari, maknanya terlampau dekat lah tu. Memang mustahil untuk dapat dilihat. Kemudian dia akan berpusing, dia akan melintas matahari sebelah sana, dia akan muncul waktu subuh pula. Jadi maknanya Venus lepas ni dia akan nampak waktu subuh. Hari tu kita nampak waktu maghrib, jadi sekarang waktu subuh. Okay. Kemudian dalam masa seminggu 2 minggu pertama tu kita akan nampak dia laju naik, makin tinggi daripada hari ke hari, naik cepat. Okay. Yang tu pun insyaAllah
saya akan teruskan cerapan dan juga merakam perubahan bentuk fasanya lah daripada hari ke hari, insyaAllah. Ok, so dah lebih dah 10. Ok, jadi kita boleh teruskan untuk malam ni kita bincang sikit, jom bincang berkenaan dengan fenomena gerhana matahari pula, gerhana bulan penumbra yang akan berlaku pada 6 Jun 2020. Jadi secara amnya saya belum sempat menulis artikel lengkap di Falak Online. Okay, pasal sekarang ni terlebih rajin buat live, jadi nulis tu jadi slow pula. InsyaAllah lah esok saya akan tulis sikit write up dan saya akan masukkan video ni yang mana saya akan upload ke YouTube, kemudian saya akan attachkan dalam dalam artikel tu nanti. Okey, jadi apakah yang akan berlaku pada hari esok? Okey, ni silap ni. Salah buka. Jadi pada hari 6 Jun, okey, pada 6 Jun 2020, 6 Jun tu adalah tarikh kita Malaysia dia kena ingat. Jadi kalau kita baca-baca dekat laman web, kadang-kadang dia tulis 5 Jun kan, tapi itu adalah berdasarkan waktu di luar negara, di hemisfera barat. Jadi kita kena ingat fenomena langit ni, satu yang penting adalah kita kena pastikan waktu yang dicerita tu waktu siapa. Adakah waktu luar negara atau waktu kita? Dan kalau kita lihat di sini, saya ada laman web timeanddate.com. Saya copy dan saya bagi link kan dekat komen ni. Okay, di situ kita boleh lihat ada jadual yang menunjukkan jam berapakah ia berlaku, waktu UTC dan satu lagi waktu Kuala Lumpur. Jadi kena ingat UTC tu adalah Universal Time, di mana dia adalah lebih kurang sama macam Greenwich Mean Time, GMT dekat London. Jadi maknanya kalau kita dengan dia, kita tolak 8 jam lah. Waktu kita tolak 8 jam adalah waktu UTC. Okay, waktu UTC tambah 8 jam waktu kita. Okay. Jadi kalau kita lihat segala benda yang diceritakan dalam laman web tu, kena pastikan waktu dia, tarikh dia. Adakah dia cerita pasal UTC ataupun waktu lokal. Waktu lokal kena tengok juga, kadang-kadang dia tak cerita pasal Kuala Lumpur, kadang ada juga dia cerita waktu, contoh dia macam waktu Indonesia Barat kan, Palembang. Okay, itu dia beza setengah jam dengan kita. Dia kena ambil kira juga. Jadi dia kena tengok waktu dia macam mana. Tapi paling senang apa yang kita buat, kalau dia cakap UTC tambah 8 jam dapat waktu kita. Okay, itu kena ingat. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat dekat laman web timeanddate.com ni, dia akan menceritakan pukul berapa dia berlaku. Tapi sebelum tu kita kena tahu juga apakah sebenarnya yang akan berlaku pada pagi 6 Jun tu nanti. Okay? Apakah dia sebenarnya gerhana bulan penumbra. Jadi kita tahu gerhana bulan ni dia ada 3 jenis. Okay? Gerhana bulan penuh, gerhana bulan separa dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penuh adalah berlaku ketika keseluruhan bulan masuk di dalam bayang-bayang bumi yang paling gelap. Ia dipanggil sebagai umbra. Okey, itu ingat umbra. Bukan mambra. Mambra tu cerita Thundercats. Okey, umbra. Jadi umbra ni adalah bayang-bayang bumi yang paling gelap. Di sekeliling bayang-bayang bumi yang paling gelap tu, dia ada bayang-bayang bumi yang kurang gelap, dipanggil sebagai penumbra. Okay. Jadi tiap-tiap bulan, ketika bulan penuh, okay, bulan akan bergerak. Kalau kita ingatkan, bulan tu dia akan berada betul-betul di antara belakang bumi lah, maknanya matahari, bumi dia kat belakang. Kita ingatkan satu garisan, dia memang satu garisan. Kalau kita tengok daripada atas, dia satu garisan dengan matahari, bumi, bulan macam satu garisan. Tapi kalau kita tengok daripada tepi ni, satu satah daripada sudut satah ni, kita akan nampak bulan tu sama ada di atas sikit atau ke bawah sikit. Walaupun dia macam dia satu garisan, tapi dia satah dia berbeza. Okay. Kedudukan satah berbeza itulah yang menunjukkan yang akan menghasilkan gerhana bulan jenis apa. Okay. Jadi kalau kita lihat rajah kat bawah time and date ni, ada rajah. Okay. Cuba lihat gambar rajah ni kan.
Okay, dia di gambar ni dia tidak menunjukkan skala sebenar. Jangan cakap matahari tu besar bumi atau bumi tu besar matahari. Jangan ngada cakap macam tu. Okay? Dia menunjukkan lokasi di mana kedudukan umbra dengan penumbra dan kedudukan bulan ketika tu. Jadi kalau kita lihat grafik ni, dia menunjukkan pada tarikh 6 Jun nanti, bulan akan berada pada satah dia macam tinggi sikit, tercongek sikit atas, tinggi sikit, okay? Dan dia berada di dalam kawasan bayang-bayang penumbra, dan dia tak keseluruhan pun masuk dalam bayang-bayang penumbra. Dia sebahagian daripada badan dia, hanya sebahagian daripada jasad bulan tu masuk dalam bayang-bayang penumbra. Jadi maknanya bayang-bayang penumbra ni dah lah tak terang. Dia tak terang, kemudian separuh pula bulan masuk dalam bayang-bayang penumbra. Okay, jadi akan timbul persoalan boleh nampak ke tak boleh nampak kan. Okay, jadi kita tengok dia punya grafik ni, kedudukan dia tinggi macam tu. Okay, jadi kalau kita tengok dia punya animasi, mana animasi dia? Okay, ini dia. Okay, inilah animasi dia. Jadi sebelum kita tunjuk animasi dia, kita tengok dia punya lokasi gerhana ni berlaku. Tak maaf tadi saya dah buka page ni, hilang pula page. Okay, 5 atau 6 Jun. Okay, ni dia. Okay, ni peta dia. Jadi di situ peta dia kita boleh lihat, harapnya boleh lihat dalam skrin boleh dapat, insya-Allah boleh. Jadi kalau kita lihat kan, peta dunia tu, dia menunjukkan ada kawasan merah. Okay, kawasan shading merah. Shading merah tu adalah kawasan di dunia, di bumi, yang boleh berpeluang, orang yang duduk kat negara tu berpeluang melihat gerhana bulan penumbra tu nanti. Maknanya kalau kita lihat ni, hampir keseluruhan Asia, Eropah, Afrika, Australia, sebahagian kecil daripada Amerika Selatan. Okay, itu yang dia boleh nampak. Jadi maknanya dia negara lain, Amerika Utara, Kanada, Amerika Selatan yang belah-belah atas tu kan, Brazil, Argentina, Chile, semua tu, dia orang tak dapat tengok. Okay, jadi maknanya ini kita kena faham bahawa adalah semua negara yang mengalami malam dan pada ketika itu berlaku gerhana, dia akan dapat lihat. Inilah gerhana bulan. Okay? Dia bukan macam gerhana matahari. Gerhana matahari dia very specific, very yang kata tepat kedudukan dia. Hanya tempat tertentu saja boleh lihat gerhana matahari penuh. Tempat lain gerhana matahari separuh. Dia macam tu. Gerhana bulan ni dia asalkan malam boleh nampak. Okay, settle. Okay, jadi itulah lokasi dia. Jadi kalau kita lihat peta ni, Malaysia dia kat dalam tu. Okay, so okey lah, tak ada masalah. Okay, kita berpeluang melihat. Tapi persoalannya, adakah kita boleh lihat? Itu soalan ni. Jom kita tengok ni. Kita tengok yang atas ni, gambaran grafik ni. Okay, ni dia. Selalunya saya tunjuk animasi dalam ada software Sky Safari tu, tapi Sky Safari tu dalam PC lain, jadi tak ada dalam ni kan. Saya guna je lah yang time and date ni. Jadi kita lihat adakah animasi itu bergerak. Okay, nampak. Jadi animasi itu menunjukkan bulan dia sedang perlahan-lahan masuk, bergerak di dalam kawasan sempadan bayang-bayang penumbra. Okay, kemudian dia akan keluar balik. Okay, yang saya dapati daripada video ni mengconfusekan orang, tapi tak apalah. Okay, dia confuse seolah-olah macam nampak bulan tu turun naik balik kan. Bulan tak ada perangai dia macam tu. Okay, bulan dia akan bergerak satu garisan je. Dia just nak menunjukkan bahawa hanya sebahagian separuh saja bulan akan masuk di dalam bayang-bayang penumbra. Itu yang dia nak tunjukkan grafik ni. Bukan grafik ni menunjukkan pergerakan bulan. Tak ada. Dia bukan macam tu. Bukan bulan turun naik. Jangan confuse macam tu. Kena faham macam tu. Jadi kita boleh lihat hanya separuh saja bulan masuk dalam penumbra. Dia tak semua. Jadi pukul berapakah benda tu berlaku? Momen dia tu berlaku. Okay, kita tengok dekat bawah ni.
Okay, sebenarnya maklumat ni saya dah ada letak dekat Almanak Astronomi Falang online ni, selalu saya buat tiap-tiap tahun Almanak Astronomi 2020 semua tu. Saya ada letak dekat dalam tu dalam bentuk kalender, pukul berapa bermula semua tu kan. Jadi boleh saya eloknya rujuk dekat sana, pasal dekat Almanak Astronomi tu memang saya dah tukar maklumat waktu dia berdasarkan waktu Malaysia. Okay, tak payah kita nak pening-pening. Okay, jadi kalau kita lihat penumbra gerhana bermula pada pukul 1.45 pagi, kemuncaknya 3.24, tamatnya pukul 5.04 pagi. Okay, visible in Kuala Lumpur. Okay, Lumpur lah. Okay, jadi maknanya ini time in Kuala Lumpur, maknanya time waktu Malaysia lah, satu Malaysia lah kan. Semenanjung, Sabah, Sarawak sama je. Jangan ada yang tanya ini KL, Sabah waktu pukul berapa? Sama je waktu dia waktu Malaysia. Dia mana ada waktu lain kita kan. Cuma berbeza je, kita Semenanjung dengan Sabah Sarawak adalah kedudukan bulan tinggi rendah. Sana dia orang, kalau kita tinggi lagi, dia orang dah rendah sikit. Okay, jadi it beza kat situ, tapi waktu adalah sama. Waktu jangan confuse, waktu dia tetap sama, satu Malaysia. Jadi kalau kita lihat, dia bermula masuk bayang-bayang penumbra sempadan tadi tu 1.45 pagi. Okay, kemudian dia berada pada paling maksimum, paling ke dalam bayang-bayang tu, paling bagi bulan tu dah maksimum ke dalam, dah tak boleh ke dalam lagi dah, pada pukul 3.24 pagi. Okay, kemudian bila dia bergerak keluar balik dan bergerak keluar terus daripada sempadan bayang-bayang tu pukul 5 pagi. Jadi itulah dia waktu dia. Okay, dia tidaklah masuk langsung di dalam bayang-bayang umbra, tidak masuk langsung. Okay, tidak masuk langsung, jadi kena ingat tu. Jadi itulah waktu dia. Okay, jadi dikatakan total duration of eclipse 3 jam 18 minit. Maknanya 3 jam 18 minit bermula daripada dia masuk sempadan penumbra kemudian keluar. Itu je lah. Okay, dia saja je lah. Kalau orang tanya kan, berapa lama gerhana ni berlaku, itu dah dia cakap lah 3 jam 18 minit. Bunyi macam canggih lah kita kan, bunyi macam kita educated sikit lah. Okay. Educated. Jadi kita boleh lihat itulah dia punya gerhana penumbra. Jadi okay, sebelum tu saya tengok dulu ada tak komen-komen ke benda ke. Belum. Komen tak ada. Tapi dia ada, tak ada soalan lagi kan. Okay, tak apa. Tengok tempat lain ada soalan tak? Tempat lain okay, belum ada soalan lagi, tak apa. Bagus, tak ada soalan pun okay juga. Okay, kita boleh cepat-cepat habis ni, boleh tengok bulan. Alamak, bulan masuk dalam awan pula. Okay, tak apa. Okay, jadi itulah dia. Okay, penumbra dia tidak masuk dalam bayang-bayang umbra. Jadi persoalannya, adakah kita boleh lihat kesan gelap? Kita lihat gambar daripada seorang ahli astronomi amatur yang tersohor di Malaysia, bernama, rakan saya juga, bernama William Chin. Okay, William Chin ada merakam gambar pada bulan Januari hari tu. Kalau siapa-siapa ingat, bulan Januari hari tu, 2 minggu selepas gerhana matahari cincin, berlaku gerhana bulan penumbra juga. Kalau ingatlah kan. Jadi dia nampak tak, dia bulan Januari, kemudian 6 bulan kemudian berlaku lagi sekali. Dia punya susun atur dia macam tu lah. Kita boleh agak lah, setiap 6 bulan dia macam dia berulang-ulang, hampir berulang lah. Jadi kalau kita nak gambar ni, ini adalah gambar saya pinjam daripada William minta izin lah, I use your photo. Ini adalah gambar pada 10 Januari, nampak dia tulis 19:09 UT, Universal Time. Okay, maknanya 19 tu pukul 7 petang campur 8 pukul 3 pagi. Maknanya gerhana yang hari tu, gerhana penumbra hari tu, waktu dia lebih kurang sama macam gerhana penumbra yang akan berlaku kali ni. Okay, waktu dia lah pagi buta. Dia selalu pagi-pagi ni memang ramai gerhana, bukan bulan je gerhana, orang pun gerhana juga. Okay, jadi kalau kita lihat gambar ni bulan penuh, dan kita ada nampak ada sebahagian sisi daripada salah satu sisi daripada bulan tu, dia macam gelap sikit. Okay, dia macam ada shading sikit. Dia macam ada shading gelap sikit. Dia putih tapi ada shading gelap sikit. Okay, jadi yang shading gelap sikit tu adalah kawasan bayang-bayang penumbra. Okay, bayang-bayang penumbra.
Jadi kita kena, dia berlaku macam tu. Tapi beza dia bulan Januari punya gerhana bulan penumbra dengan bulan Jun ni punya gerhana bulan penumbra adalah sedalam mana bulan tu berada dalam kawasan penumbra. Cuba tengok peta ni yang tadi tu lah. Ini adalah ni kalau kita lihat ni yang merah ni. Merah tu adalah bayang-bayang bumi penumbra, yang mana kelabu tu adalah bayang-bayang bumi penumbra, yang bulat tu adalah bulan ketika dia masuk dan keluar. Okey, itulah maksud graf ni lah, gajah ni. Jadi kalau kita lihat pada 10 Januari ni, bulan Januari pada 10 Januari tu bulan ketika paling maksimum, hampir keseluruhan bulan masuk dalam kawasan bayang-bayang umbra. Hampir keseluruhan bulan masuk dalam bayang-bayang umbra. Jadi sisi yang dekat bawah tu dah nak dekat-dekat masuk dekat bayang-bayang umbra. Itu sebabnya kalau kita lihat gambar William ni, kita boleh lihat shading dia gelap. Maknanya dia dah macam dia nak masuk border tu, sikit lagi nak masuk Sempadan, tapi tak boleh, kena pula kuarantin 14 hari. Macam ni, lebih kurang macam tu lah. Nak masuk Sempadan tapi tak boleh, sikit lagi, CP lagi. Jadi maknanya dia dah nak masuk bahagian umbra. Okay. Kena ingat, di sempadan umbra dan penumbra ni dia bukan macam garisan, dia bukan macam garis terang, tak ada macam tu. Dia macam shading, dia bershading lah, dia shading kelabu, lepas tu betul gelap. Dia shading, dia tak ada macam garisan. Okay? Kena ingat je tu. Jadi kita nampak dia macam tu, okay? Shading. Tapi ini bulan Januari. Yang bulan Jun nanti, ini nanti lagi hari 6 bulan ni. Hari bulan ni apa hari Sabtu ke Jumaat, tak ingat. Okay, ini hari Rabu 3, 4, 5 Sabtu pagi. Okay? Jadi pada Jun punya gerhana adalah, kalau kita lihat grafik ni, dia tak ada grafik yang besar sikit kan. Sekejap saya cuba cari grafik yang besar sikit. Dia tak ada cuti, dia tak tulis lunar eclipse. Sekejap saya patut buka page ni daripada hari tu. Januari, Jun. Okey, ni dia. Okey, alhamdulillah. Hari Sabtu okey, masih hari Sabtu. Okey, jadi kalau kita lihat, nampak perbezaan. Mana pergi yang tadi? Ini bulan Jun. Okey, ini bulan Januari. Okey dah. Ini bulan Januari. Tengok kedudukan bulan tu berhampiran dengan umbra. Ini bulan Jun. Nampak dia bergerak jauh sikit daripada kawasan sempadan umbra tu. Dia berada kat kawasan penumbra. Saya ulang balik. Ini Januari, ini Jun. Ini Januari hari tu, ni Jun yang kejap lagi, bulan hari Sabtu ni. Ni Januari, Jun. Kalau tak puas hati, buatlah sendiri sampai malam-malam buat animasi pun boleh juga. Okey. Nampak? Yang nak menunjukkan adalah perbezaan kedudukan bulan. Lagi dekat dalam menghampiri kawasan umbra, kita akan nampak dia punya bayang-bayang. Dah mula nampak kesan bayang-bayang umbra. Kalau dia makin jauh seperti bulan Jun, saya rasa secara peribadi, saya rasa jauh lagi mencabar, kita akan dapat lihat gelap ni. Rasa lagi susah. Rasa dengan mata pun memang tak nampak. Pasal bulan bila masuk dalam bayang-bayang penumbra, kita tak nampak beza dia. Dia tak akan nampak gelap. Bila masuk bayang-bayang umbra tu baru dia gelap. Okey. Jadi bila dia dah masuk dalam bayang-bayang penumbra, bila dia masuk dalam penumbra dan dia berada kat luar penumbra tu, jadi maknanya dia jauh daripada sempadan umbra tu, maknanya dia tak nampak lah yang gelap tu. Okey, tak susah nak nampak. Jadi apa kata, besar kemungkinan yang apa kata, kita tidak mungkin akan dapat lihat kesan gelap sempadan yang gelap tu sejelas mana bulan Januari tu. Maknanya bulan Januari ni pun sebenarnya payah. Dengan mata pun sebenarnya susah. Kadang-kadang kita boleh keliru, kita ingatkan benda yang gelap tu bukan gerhana, kita ingatkan awan. Kalau malam tu ada bulan, lepas tu ada awan,
lagi kita confuse. Awan tu awan ke gerhana? Kita confuse, okay? Pasal dia tidak begitu obvious. Dia tidak sebegitu obvious sekali, okay? Tak begitu jelas. Jadi itulah masalah dia, okay? Jadi saya kongsi sikit, saya link daripada yang William punya ni. Sekejap ya. Okay, paste dekat komen ya. Okay. Jadi itu yang akan berlaku. Jadi berdasarkan apa yang mana pergi pula ya? Berdasarkan apa yang dapat daripada Ustaz Jumat, daripada Jabatan Mufti Negeri Sabah, okay, dia ada sediakan grafik ni. Asalnya Jabatan Mufti lain pun ada sediakan grafik juga, okay. Kalau kita lihat daripada kita, walaupun daripada sudut ilmu falak ia dinamakan gerhana, namun kerana syarat gelap yang nyata tidak dipenuhi, maka solat gerhana tidak disyariatkan, okay. Jadi maknanya syarat gelap tu tidak begitu nyata, pasal dia memang tak obvious, okay. Jadi kalau orang akan tanya, mesti orang akan tanya, ni nanti kan nak solat gerhana ke tak? Solat gerhana nanti kan boleh buat tak? Kata, disebabkan tidak, syarat gelap tu tidak, syarat gelap yang nyata tidak dipenuhi, maka tidak disyariatkan solat gerhana. Okey, sebarang maklumat lebih lanjut sila hubungi pegawai falak negeri masing-masing. Jangan tanya saya. Okey, bab hukum bukan bidang saya. Okey, tanya dia orang adalah ahli dia orang adalah yang boleh menjawab dengan lebih detail. Pergi masuk laman web dia orang, ya, bahagian falak Jabatan Mufti, tanya soalan kat sana, okey. Bahagian-bahagian hukum, hakam, tanya dia orang, okey. Saya tak boleh, saya tunjuk gambar bulan je boleh, okey. Dia kena macam tu, jadi itulah untuk solat gerhana berapa persen gelap, itulah dia tu syarat kenampakan tu lah kan. Adakah dia kalau boleh nampak ke tak boleh nampak? Saya ingat Ustaz Faizal, ketua falak Jabatan Mufti Negeri Perak, ada selalu buat kajian gerhana bulan untuk tengok sama ada kita boleh nampak ke tak nampak. Saya tak pasti apakah hasil daripada kajian, rasa dia dah buat 2-3 tahun lah. Okay? Mungkin boleh tanya dia Ustaz Faizal, dia bahagian falak Jabatan Mufti Negeri Perak. Cuba tanya dia lah, pergi stop dia, tanya dia apakah dia punya syarat-syarat dia lah, okay? Jadi itulah yang akan berlaku. So maknanya nampak ke tak nampak, rasanya bagi saya secara peribadi tak akan nampak jelas, susah, okay? Susah. Kenapa dia hilang gambar William tadi banyak pula gambar hilang. Okey, tak apalah. Ni dia, okey dia ni. Nak tanya pasal magnetik gerhana, solat gerhana itulah saya itulah daripada segi syariat kan, daripada segi syariat, kalau kita disyariatkan solat gerhana berdasarkan berapa persen gelap, okey, itu kena tanya pegawai falak, tengok dia punya hukum dia macam mana, berdasarkan dia orang, kena tanya dia orang lah, okey. Maaf yang tu saya memang tak nak jawab, tanyalah mereka yang ahlinya, okey. Jadi kalau kita lihat gerhana yang berlaku yang ni, okey. Kemudian orang akan tanya, ini soalan biasalah, okey. Soalan FAQ lah, frequently asked question, memang selalu kena tanya lah, okay. Dah lali dah. Jadi lepas ni gerhana bila lagi berlaku, kan. Jadi kalau kita lihat gerhana bulan Jun ni, 5 Jun, okey. Kemudian Julai ada lagi gerhana, ada lagi sekali gerhana bulan penumbra. Tapi kalau kita lihat gerhana bulan penumbra bulan Jun ni, saya cuba buka, dia ada link tak? Dia ada gambar, tak ada gambar pula. Kita bulan Jun, Julai. Sekejap.
All eclipse tak ya, kejap ya. Lunar eclipse worldwide, go. Okay, cuba lihat gambar ni. Okay, Abang William sudah masuk. Sudah bagi link sama kan link tadi kan. Okay, tadi dia terkeluar album tadi. Jadi kalau kita lihat bulan Jun ni, inilah bulan Jun ni Ghana. Bulan Julai sekali lagi berlaku Ghana bulan penumbra. Tapi cuba lihat dia punya kedudukan bulan lagi jauh terkeluar daripada sempadan penumbra tu. Dia dah nak keluar sangat. Lagi banyak lah. Okay? Lagi tak nampak lah. Lepas tu berlaku bila lagi? Bulan November gerhana penumbra lagi sekali. Okay? Bulan November, hujung bulan November. Jadi dia macam dia berulang 6 bulan. Jadi selalunya gerhana ni, bila dia gerhana bulan ni, bila dia dah start masuk penumbra tu, dia akan ada penumbra. Bila dia dah masuk, lepas tu dia tak ada gerhana 2-3 setahun 2 tahun. Lepas tu gerhana semula, dia akan masuk penumbra. Lepas tu penuh, dia masuk umbra, penuh, penumbra, macam tu lah. Okay? Dia berulang-ulang macam tu. Cuba tengok, cuba kaji laman web timeanddate.com ni. Tengok dia punya jadual ni, kita boleh nampak pattern dia. Okay? Boleh nampak pattern. Jadi 20 bulan November, kemudian 2021 bulan Mei, gerhana bulan penuh sudah kembali. Okay? Jadi adakah kita boleh lihat? Okay, kita tengok 20 Mei 2016 ke? William jangan bagi aku confuse. Okay, ya. 26 Mei 2021. Cuba tengok gerhana bulan penuh ni tahun depan 2021 2020 gerhana bulan penuh. Bulan tu masuk CP dekat sempadan umrah. Jadi maknanya gerhana bulan penuh bulan Mei 2021 tu, bulan Mei 2021 tu hanya berlaku 14 minit. Fasa gerhana penuh tu hanya berlaku 14 minit. Pasal bulan tu lalu betul-betul dekat sempadan umrah bahagian luar tu. Dia tak lalu kat tengah-tengah. Okey. Tapi adakah Malaysia boleh nampak? Kita tengok dalam ni apa jadual. Dia kata visibility Kuala Lumpur ketika maksimum belum naik lagi. Bulan tengah naik pukul 7.18 petang gerhana penuh. Masa tu bulan dia kata touching horizon, bulan tu baru nak naik. Bila dah malam sikit, bulan tu dah naik, gerhana tu dah tamat. Okey. Jadi fasa gerhana penuh tu dah tamat. Dia dah mula gerhana separa lah. Yang ni kalau pergi Sabah Sarawak, dia orang ada peluang. Sabah Sarawak ni pasal dia orang bulan naik awal sikit 1 jam. Jadi dia ada peluang nak dapat lihat masa gerhana. Ni memang cantik. Ni geng-geng kat Sabah Sarawak ni ambil gambar bulan gerhana tengah terbit, belakang tu Gunung Kinabalu. Ini aku bagi idea kena dapat royalty ni. Okay? Dia boleh lawa. Okay? Itu memang kesana fotografer ramai lah. Okay? Jadi boleh cuba tu 2021. Link yang William bagi tu tahun 2016 September penumbra juga. Okay, William ada bagi link untuk copy link. Saya cuba buka dekat sini ya. Buka lagi satu link. Alamak, dia masuk dalam album lah. Okay. Tak ada. Okay. Ini William ambil gambar tahun 2016 16 September 2016. Ini gerhana bulan penumbra juga. Tapi rasanya ini dalam juga agak dalam juga. Agak deep dia punya penumbra dia. Okay, alright. Okay, menarik. Okay, so balik pada jadual ni. So dia ada berulang lah. So kita tengok dia gerhana bulan penuh tahun depan ada sekali. Kat Malaysia nampak, Sabah Sarawak akan nampak, Semenanjung kita akan nampak, kita termiss sikit.
Kemudian gerhana penuh, lepas tu nak tunggu lagi, lambat lagi. Untuk kalau kita kat Malaysia tahun berapa 2000 apa cari sendiri lah, lambat lagi. Okay, itulah gerhana bulan. Okay, lambat bulan. Alright, okay, so tengok dulu ada apa-apa komen lain. Tak ada komen okey, tengok dulu apa benda yang ada. Komen lain okey, tak ada. Okey, alright, tak apa. Okey, so ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita boleh beralih ke bulan. Tengok bulan ada tak? Bulan ni bulan masuk awan ke tak masuk awan ke? Cuaca tidak begitu mengizinkan. Cuaca kelabu je, tak jelas. Okey, tak apa, saya tukar skrin dulu. Ni kalau ada soalan ke tak. Link apa? Link yang mana? Link yang atas ke? Link yang atas tu gambar-gambar gerhana bulan yang sebelum tu lah, yang dirakam oleh apa tu, saudara William kita tahun 2016 dengan 2000 bulan Januari itu 2020. Okey, nak tengok bulan tak menyampuk. Okey, jom kita tengok bulan. Okey, setakat mana yang boleh lihat saya tukar skrin dulu. Tukar skrin, kita tukar tajuk. Sesi gerhana bulan dah tamat. Sekarang sesi membulan kembali. Okey, jadi saya tutup dulu gambar ni. Dan gambar ni saya besarkan. Nak susun sikit, susun skrin. Okey, so sekarang buat lebih kurang 15 minit kita akan membulan. Okey, jadi kita akan meneroka permukaan bulan daripada jarak dekat. Okey, cuaca tidak begitu cantik sebabkan ada awan nipis. Jadi saya cuba setakat mana yang boleh lah. Kalau kita lihat kalau disebabkan cuaca ni dia saya tak tegak. Okey, so okey, ada soalan. Soalannya, kiranya gerhana bulan pada 15 Syawal ni kita tak nampak bulan ngambang penuh lah. Mak, nampak. Okey, tu saya kata tadi. Okey, gerhana bulan kali ni, gerhana tu tak nampak, bulan ngambang. Maknanya kita akan nampak bulan mengambang lah. Kita akan nampak bulan tu, bulan penuh. Tak akan nampak, tak mungkin akan nampak macam ada gelap ke apa ke, pasal dia berada kat luar kawasan bayang-bayang penumbra tu. Okey, jadi bulan mengambang. Okey, jangan kata dia tak nampak mengambang kan. Bulan penuh lah. Okey, bulan penuh. Dia tidak nampak kesan gerhananya. Dia ingat kena faham. Bulan penuh, lepas tu gerhana. Kalau gerhana tak nampak, bulan penuh tu ada lah. Macam tu lah. Okey, itulah dia. Okey, so kita lihat bulan. Kita meneroka permukaan bulan
Jadi kalau kita boleh perhatikan, kita cuba kembali ke kawasan apa tu, kawah yang hari tu kita tengok bernama Plato. Bukan Pluto, Plato, Plator. Okay, dia sebelah utara. Kita tengok sikit. Jadi kita tengok apakah yang berlaku dengan kawah tu. Ni dia, nampak? Okay, jadi kalau kita lihat, kenapa dia skrin ni macam itu? Okay, jadi kalau kita perhatikan, okay, malam ni kontras kurang sikit pasal ada awan nipis, tapi saya cubalah buat sejelas yang mungkin. Okey, faham Puan Mas ni faham kadang-kadang tak apalah, benda ni biasalah, orang confuse ni akan boleh nampak kan. Tak apa, kita slow belajar. Don't worry, tak masuk peksa pun, jangan risau. Okey, jadi soalan Mustaqim kata bulan tengah live ke? Yes, bulan ni gambar live ni daripada teropong kat belakang ni, kalau boleh nampak dalam skrin ni kat belakang daripada teropong. Jadi adalah gambar, kalau saya gerak-gerak ni kan, saya gerak-gerakkan, ni teropong tengah bergerak tu, teropong tengah bergerak. Jadi kalau siapa ingat gambar bulan, permukaan bulan yang saya post semalam, saya post kan, test foto test test foto nombor 2, itu saya post test foto nombor 1. Dua post yang saya post gambar bulan tu, dalam dua tu kedua-duanya ada gambar kawah ni, Plato. Okay. Jadi yang hari tu mula-mula saya hantar tu, ketika tu Plato ni berada, dia baru nak siang, jadi maknanya sempadan siang dan malam tu dekat dengan dia. Semalam saya post, dia dah macam dah sempadan siang dan malam tu dah ke bawah sikit. Dalam gambar ni lah dia ke bawah sikit. Jadi hari ni siang dan malam dia tu dah jauh ke bawah, jadi dia tengah waktu siang. Jadi kita boleh lihat inilah keadaan Plato tu. Jadi sungguh berbeza dengan apa yang telah kita lihat pada 2 malam lepas. Bukan 2 malam lah, beberapa malam lepas. Okay. Dia punya bentuk bayang-bayang dekat tanah tinggi dia tu pun dah tak nampak. Okay. Putih melepak saja, pasal sana tu macam nak dekat tengah hari, matahari tu tengah tegak, jadi bayang-bayang tu tak nampak. Okay. Bayang-bayang tu pendek sangat, jadi kita boleh lihat tak ada bayang-bayang tu. Jadi apa? Itu membuktikan bahawa kalau kita duduk dekat dalam kawah Plato tu kan, dalam masa beberapa hari kita akan mengalami malam, lepas tu malam, lepas tu pagi, lepas tu siang, matahari makin tinggi. Maknanya bulan berputar atas paksi. Siapa yang duduk atas bulan dalam kawah tu, dia akan mengalami siang dan malam. Dia akan nampak matahari tu naik. Cuma matahari naik perlahan. Dia bukan macam kita 24 jam satu hari. Dia satu hari dia sebulan kita 30 hari. Jadi matahari tu naik lambat sangat. Okay? Very slow. Tapi dia berputar. Okay? Tu kita lihat. Itu dia. Jadi kalau kita bergerak ke bahagian bawah, bahagian timur, sempadan timur bulan, cuba kita lihat. Okay, saya tak pastilah boleh nampak terang ke tak. Dia agak kelabu sikit colour dia, pasal dia ada awan nipis. Tadi cantik tadi, ada awan nipis ni. Tak pasti boleh tukar ke tak dia punya brightness. Okay. Tak ada option lain, tak apalah. Mungkin saya gelapkan sikit, macam boleh lah. Okay? Boleh lah. Terima je. Okay? Itulah, ini adalah permukaan bulan. Kadang-kadang kita confuse tengok bentuk dia macam ni, tak apa, kita pusingkan dia punya apa tu,
bentuk dia tu, biar dia melencong sebelah sini. Okey. Jadi kita lihat ini sudut lain lah. Sudut macam inilah. Kalau sudut macam ni dia orang rasa selesa sikit tu, dia macam sengit kan, macam tong mata balik tengok, tak apalah. Ini macam seolah-olah macam kita terbang atas tu lah. Okey. Right. Ini adalah bahagian kita tengah tengok bahagian timur bulan. Sisi timur bulan. Maknanya dekat timur tu kita boleh nampak macam ada bayang-bayang. Saya cuba gerakkan dan saya cuba zoom dekat. Kalau harap terang kot. Okay, kita boleh nampak dia kawah-kawah tu daripada sudut yang sengit. Jadi kita nampak kawah tu dia bukan bulat, dia macam sengit macam ni. Dan ada bayang-bayang. Bayang-bayang tu menunjukkan bahawa dekat sana tu macam pagi lah. Matahari baru rendah, baru nak naik. Okay, so bayang-bayang dah panjang. Okay. Jadi soalan ni kata, kalau kita duduk kat bulan, kita akan ikut masa bulan ke? Perbezaan masa dari segi umur, kesihatan dan pergerakan. Wow alam. Terpulang lah kot. Duduk kat bulan, ikut waktu bulan boleh juga. Jadi maknanya kita lambat tua lah. Okay. Tapi wow alam lah. Okay. Masalahnya tak ada orang duduk kat sana kan. Jadi kalau dah ada penempatan kat sana, mungkin baru timbul isu lah kan. Nak ikut umur macam mana, semua-semua tu kan. Tapi sekarang tak ada orang duduk sana. Jadi tak payahlah. Tak ada, kata tak tahulah, biar je lah. Okey. Jadi okey, kita balik kepada bulan. Ini dia permukaan bulan. Sekejap saya zoom keluar sikit. Di bahagian sisi dia. Nampak? Okey, bahagian timur dia. Kemudian kita tengok lagi, bergerak ke bahagian selatan dia. Lagi ke tak? Ni saya kata kalau kita lihat bulan dari sudut masa dia bukan bulan penuh kan, masa dia tengah antara bulan penuh dengan bulan separuh kan, kita akan nampak sudut angle matahari tu kan. Memang cantik lah. Tengok ni, kawah dia dengan ada macam jalur-jalur rekahan. Okay? Rekahan bulan ketika Rasulullah belah bulan, bawang alam kan. Pasal dia bukan merekah seluruh permukaan bulan dekat situ je kan. Jadi kita pun tak tahu manakah kesan dia, tapi yang kita boleh lihat, inilah dia yang kita boleh lihat. Jadi kita, macam saya tak berani nak memandai-mandai kata kan, betul itulah bukti bulan terbelah kan. Pasal kita pun tak tahu kan. Kita tengoklah apa yang telah diberikan tunjuk kat sini, kita tengok. Okey, cuba tengok kawah ni. Kawah ni terang sangat kan. Okey. Elakkan sikit. Ada tak kawah lain ni? Terang sangat. Ini kawah ni best. Saya tunjuk sikit. Ini adalah sebuah kawah besar bernama Copernicus. Sebuah kawah yang bila time bulan penuh, dia cantik. Sebab apa? Bila time dia bulan penuh, cahaya matahari dia beratas, direct ke bawah. Bila direct ke bawah, dia punya sinaran kat tepi tu, dia punya serakan cahaya ke tepi tu, bersepah. Masa dia sudut matahari sengit, tak nampak sangat. Tapi bila nak dekat time bulan penuh, kita akan nampak dia punya berkecainya habuk-habuk dekat keliling ketika berlaku rempuhan dia tu. Okey. Ini kawah bernama Copernicus. Saya type nama dia, Copernicus. Okey, itu dia. Kita tengok lagi sebelah sana apa ada. Okey. Ini kita mula masuk ke kawasan sempadan selatan bulan. Jadi siapa ingat itu, saya dah beritahu bahagian selatan bulan, bezanya dengan bahagian utara bulan adalah selatan bulan ni bersepah dengan kawah.
Menggerutu terus. Okey. Cuba lihat ni. Tengok ni. Oh, masya-Allah. Okay. Kecilkan sikit skrin dia. Tengok. Ini adalah sudut-sudut di selatan bulan. Okey. Kita boleh lihat betapa bersepah-sepahnya kawah. Bersepah-sepahnya kawah di situ. Jadi maknanya kata dia payahlah nak cari tanah lapang nak buat rumah lot ke benda susah sikitlah pasal tanah dia menggerutu-gerutu. Okey. Menggerutu-gerutu penuh dengan benda-benda macam itulah. Penuh macam tu. Ada tu. Baru nampak saya tengah saya tak scroll lagi. Kawah paling baru di bulan boleh tahu ke? Ada sebenarnya kes orang tengah ambil gambar bulan, tiba-tiba dia nampak ada cahaya bersinar terang macam satu titik terang. Itu adalah gambar itu adalah menunjukkan ketika dia tengah rakam tu ada meteoroid jatuh permukaan bulan. Ada. Tapi kecil lah. Dia jarang yang besar-besar ni, dia kecil je. Susah nak nampak kesan dia dalam kamera dia pasal dia kecil. Tapi dia pernah berlaku, okey. Pernah berlaku. William kata apa? Esok tak Venus ke? Esok jangan bila terbakar kamera ni. Esok berapa 24 up minit less than half a degree. Jangan. Okey. Tadi saya cuba tak dapat juga. Terlampau terang kot. Okey. Bagi saya pertama kali tengok dekat macam bulan macam ni. Itulah bulan cantik sebenarnya. Bulan siapa yang ada teleskop kecil, teleskop yang main pun tak apa, teleskop yang kecil-kecil tu pun hala je ke bulan. Memang itu pun dah nampak dia punya kegerutuan berpenuhnya benda-benda dekat bulan. Kita tengok dengan mata ni cantik je kan. Engkau laksana bulan. Tunjuklah gambar ni. Dia tak mengaku lepas tu dia tu macam bulan. Okay? Dia menjerit dia kata bulan, yalah macam bulan ni tak basuh muka kan. Macam ni lah. Tengok bulan dia macam ni. Okay. Saya cuba tukar lens bagi dia nampak penuh, bagi dia nampak kecil sikit. Okay. Okey. Jadi ini adalah bulan juga, tapi dia dalam sudut pandangan yang jauh sikit. Maksudnya kita zoom keluar sikit. Kita bukan zoom dekat, makin keluar sikit supaya kita nampak dia kawah tu akan jadi kecil sikit lah. Okay? Tadi kita zoom banyak sangat. Kalau kita boleh lihat sekarang ni lagi jelas view dia, pandangan dia berbanding tadi. Okay. Jadi kalau siapa yang pernah ikut saya punya live dulu, live FB dulu, saya pernah katakan malam ni langit tak cantik. Jadi kalau kita zoom dekat tak lagi tak cantik, lagi kelabu image tu. Jadi macam tadilah, itulah tadi maknanya bila kita zoom dekat dalam keadaan langit yang berawan nipis sekarang, jadi dia besar tapi dia tak jelas. Kita zoom keluar dia lagi jelas. Jadi kita kena pandang main-main lah. Kita jangan orang kata maya kedah je kan. Okay, kita ada teleskop, boleh tukar-tukar power dia. Jangan masa cuaca tak elok kita main power tinggi, memang tak cantik. Jadi kita main power rendah. Ada burung terbang. Okay. Jadi dia boleh buat macam dia kena adjust macam tu. Okay.
Bagaimana kawah terhasil adalah hasil daripada hentaman meteoroid, batu-batu angkasa. Meteoroid. Disebabkan bumi ada udara, atmosfera, meteoroid yang jatuh daripada angkasa lepas jatuh ke bumi, dia terbakar dulu, dia jadi meteor. Tapi disebabkan bulan tidak ada atmosfera, meteoroid yang jatuh berterbang-terbang yang berlanggar dengan dia dia tak terbakar pasal tak ada atmosfera, terus jatuh kat permukaan dia. Okey. Tapi yang meteor kawah yang terhasil ni adalah terhasil daripada berbilion tahun dulu, bukan semalam, bukan minggu lepas berbilion tahun dulu. Jadi maknanya benda ni lama, cerita-cerita lama ni. Okey, cerita-cerita lama. Okey, kita tengok dulu, kita gerak-gerak dekat bulan ni. Okey, dah pukul 10 dah. Okey, sekejap lagi saya akan tamat. 2-3 hari ni letih sikit duk kejar Venus. Jadi siang tu berjemur, lepas tu pening kepala, tangkap kepala tu. Okay, ni dia permukaan bulan. Kita bergerak kembali ke sebelah utara, tapi sementara tu kita tengok kawah-kawah ni. Nampak kawah-kawah ni dia dah macam orang kata jelas, terang kan. Ni Copernicus tadi tu. Kan tadi kita zoom dekat. Ni dia zoom keluar sikit. Jadi kalau kita tukar exposure ni, kita akan nampak dia punya yang keliling dia tu. Nampak dia punya benda yang berkecai dah kan. Dia punya berkecai. Maknanya Copernicus ni terhasil daripada hentaman yang datang direct daripada atas. Kelepek. Pecah macam tu. Okey, kita gerak lagi kita gerak ke sempadan barat. Sempadan barat bulan ni dia sedang mengalami waktu tengah hari dia. Jadi kalau kita lihat ni terang benderang, kita kena adjust screen ni supaya bau tak nampak. Dan kalau kita perhati kan, nampak tak kawah dia putih-putih? Putih-putih, comok-comok putih. Lawak pula comok-comok putih-putih kan. Kenapa dia putih-putih? Kenapa sebelum kita nampak putih-putih? Sebab itulah kata, dia tengah hari. Cahaya tengah hari, matahari atas kepala dia. Jadi bila matahari atas kepala dia menerangi keseluruhan kawasan keliling dia, menyebabkan dia jadi terang. Habuk-habuk yang kelam-kelam tu boleh jadi terang. Kalau di waktu pagi matahari sengit, kita nampak bayang-bayang. Habuk-habuk tu tak nampak sangat. Okay? Jadi bila nanti kan, tengoklah nanti hari Jumaat InsyaAllah Jumaat malam Sabtu, gerhana bulan tu. Tadi saya pun tak pastilah nak buat live ke tak pukul 3 pagi tu, tapi lepas isyak hari Jumaat tu insyaAllah, kalau langit cantik, masa tu bulan penuh kan, kita lagi sekali kita membulan sekali lagi. Pada bulan penuh kita lihat perbezaan bentuk rupa bulan penuh berbanding dengan bulan yang ada nampak siang malam tu. Okey, memang berbeza sangat. Ini bahagian apa tu, bahagian barat dia. Kemudian kita kembali ke utara, kita lihat kawah-kawah. Ni kadang-kadang kawah-kawah ni kita tengok 2-3 hari lepas, bila hari ni tengok dia bentuk dia dah lain. Bukan bentuk lain, dia punya disebabkan bayang-bayang dia tu dah tak ada, jadi kita dah tak kenal bentuk dia. Ada awan gerak. Ni best ni. Awan sudah gerak. Okay. Dr. Susignan, apa khabar doktor? Mungkin kita boleh nanti doktor, kita boleh buat live antara kita di Malaysia dengan Indonesia. Boleh buat sama-sama live kot. Cerapan di sana, cerapan di sini. Barulah kita boleh meningkatkan kita punya ukhuwah di kalangan komuniti astronomi Malaysia, Indonesia, Singapura ada, Brunei pun kita ada kan. InsyaAllah. Okey, apa lagi Ustaz Syarizan minta cerita sikit kisah ni Armstrong teori bendera. Itu cerita panjang lah, nanti kita cerita lah, kita kemudian. Okay, itu cerita melibatkan sains, melibatkan dia punya hukum ada udara tak ada udara, semua tu lah. Nantilah. Okay, buat live 3 pagi kita kiam. Menarik ke InsyaAllah. Kita pukul 3 pagi tu
Saya pernah kan, saya pernah buat, tak tahu lah siapa pernah ikut tu kan, masa kita buat gerhana bulan penuh tahun lepas kot, ada buat live pukul 3 pagi. Bergila-gila dah saya kat sini. Planetarium Negara pun ada buat. Dia orang tak nampak sini, nampak sini, tak nampak sana, nampak kan. Kita buat, kita gila-gila lah. Tapi itulah time PKP ni memang cerapan tak boleh nak buat kan. Kita buat macam ni lah. Okay, suasana ada awan bergerak. Kita bergerak ke sebelah utara sekali lagi. Itu dia kawah plato yang tadi tu, kawah plato ini dipanggil Sinus Iridium. Ni bentuk baca C ni, dia adalah macam, dia kawah lah tu, tapi separuh kawah tu dekat luar, separuh lagi tu dah hilang dah. Mungkin separuh kawah tu dia tenggelam oleh apa, dah tenggelam dek gunung berapi punya lava ketika dulu kan, jadi dia dah licin, separuh dia tinggal. Okay? Ini dia, saya tunjuk dengan mouse ni, Sinus Iridium. Saya zoom sikit. Saya suka ambil gambar ni. Dia macam apa? Dia macam dinding berbentuk C. Macam tu. Okey. Kita tengok ke bawah lagi. Kembali ke selatan. Inilah kita ke selatan lagi, kembali ke bahagian kutub selatan. Cuba tumpukan perhatian kepada sempadan siang dan malam ni. Ni dia, sempadan siang dan malam ni. Tengok tu gerutu-gerutunya. Okay. So rasanya itu saja. Saya cuba bagi link kepada satu aplikasi yang boleh kita muat turun dalam komputer ni, dalam PC tau. Okay. Bukannya mobile. So kita ada Windows ke apa benda ke, kita boleh install. Nama dia Virtual Moon Atlas. Okay. Dia adalah satu aplikasi yang percuma yang akan menunjukkan peta bulan. Jadi siapa-siapa download nanti, kemudian buka kembali live ni, live FB ni kan, dia rakaman ni nanti, ataupun saya upload kat YouTube nanti. Cuba bandingkan peta bulan tu dengan gambar yang kita lihat. Kenal pasti nama kawah dia. Okay. Ini maknanya kita bukan sekadar tengok bulan tu cantik je, tak ada. Kita belajar juga apa benda yang ada dekat dalam bulan tu kan. Dia punya kawah dia nama macam mana kan. Aplikasi tu dia boleh siap kata kawah ni saiz dia berapa kilometer, berapa diameter, berapa umur dia boleh cakap, dia dah cakap semua dah, boleh cerita semua dah. Download sila download. Dekat mobile telefon saya tak pernah jumpa lagi aplikasi yang boleh menunjukkan peta bulan yang sebegini detail. Okay, dia kena detail. Kalau cakap lukis biasa tu tak apalah kan, senang je. Okey, Syikin kata suka sangat dapat tengok bulan. Alhamdulillah kan, setakat mana yang termampu saya boleh kongsikan, saya kongsikan dah. Okay? Tengok awan. Awan pun sudah gelap. Ini bukan gerhana ini memang awan tebal. Gelap. Ada gunung berapi ataupun pekan bulan dulu. Okay, dulu ada. Sekarang dah tak ada. Bulan dah mati lah. Bulan ni kira macam dunia yang dah mati lah. Tidak ada berlaku apa-apa aktiviti, tidak ada gunung berapi meletup ke apa benda ke kan. Walaupun dikatakan ada kesan-kesan sikit perubahan pada permukaan bulan, tapi dia tidaklah benda yang macam besar, macam gunung berapi meletup ke. Tak ada benda tu berlaku berbilion tahun, bukan berjuta, berbilion tahun dulu. Sinus Iridium kat nama kata Bay of Rainbow, tu nama lain saya pun tak pasti lah. Okey, Wan Nurul kalau guna handphone Samsung S20 Ultra boleh ke nampak kawah bulan? Entah, saya pun tak ada handphone tu. Kalau boleh sponsor boleh juga. Cubalah zoom. Tak ada masalah. Boleh cuba. Kalau tak boleh, dia macam ni tau, dia handphone.
Kadang-kadang handphone tu dia ada satu, dia boleh zoom 20 kali zoom, 30 kali zoom. Memang benda yang jauh dia akan nampak dekat. Okay? Tapi kalau perhatikan, yang jauh akan nampak dekat, tapi walaupun dia besar, gambar dia pecah-pecah, image tu pecah-pecah. Jadi sama macam bulan tu jauh, bila kita zoom dia akan nampak besar, tapi image tu pecah-pecah, tak clear. Sebab lens dia, handphone tu, itu je lah lens yang dekat belakang tu. Tapi yang sekarang yang saya guna ni ni. Sekejap, nampak tak? Ni. Itulah lens saya. Teleskop tu adalah lens untuk kamera yang saya guna untuk paparkan gambar permukaan bulan. Jadi handphone nak nampak bentuk macam tu tak boleh. Tapi handphone letak dekat belakang teleskop, ambil gambar bulan, boleh dapat macam ni. Dia macam tu je. Handphone tu sendiri tak boleh dapat gambar bulan macam tadi. Tapi handphone tu letak dekat belakang teleskop, boleh nampak gambar macam ni, boleh ambil gambar macam ni. Okay? Jadi kena ada teleskop lah. Okay? Dia punya sifir dia macam tu. Okay, so kalau gitu nampak gayanya. Mana datang awan? Tiba-tiba datang awan. Awan sudah tebal, jadi memang tak nampak langsung. Saya nak terangkan pun dah tak begitu jelas di celah-celah awan. Okay, jadi kalau tu saya tamatkan dululah. Dah 1 jam 8 minit. Okay, selalunya saya punya cerap ini sejam macam ni lah, time macam ni lah, tak adalah panjang sangat pun. Okay. Jadi terima kasih kepada semua pada sudi menemani saya pada malam ni. Kita buat cerapan membulan lagi malam ni. Awal tadi saya ada buat penerangan berkenaan dengan gerhana bulan penumbra. Jadi siapa yang baru masuk boleh masuk dekat live nanti, pergi rewind, pergi ke permulaan. Lebih kurang setengah jam yang pertama tu saya bincang pasal gerhana bulan. Okay, lepas tu baru kita masuk mencurak bulan ni. Jadi kita boleh lihat dia punya perbincangan tu nanti tadi. Jadi siapa yang baru masuk seperti Azim, itulah siapa so lambat. Kan awan datang je awan. Dia datang je awan datang. Okey. Ini dah nak habis dah. Okay? Jadi kalau tak ada apa-apa, jadi saya akhiri dulu kat sini. Terima kasih banyak-banyak sudi meneman. InsyaAllah esok hari Khamis hari ni Khamis hari ni Rabu. Ya Allah, hari apa hari ni Rabu. Khamis esok. Mungkin esok saya tak buat live kot, pasal nak apa tu, buat benda lain. Tapi hari Jumaat malam Sabtu, malam sebelum gerhana tu, insyaAllah saya akan buat live untuk bulan penuh. Jadi ketika itu kita akan lihat bentuk bulan penuh, dan itu pasti ramai akan bertanya, nak lihat kesan bulan terbelah, nampak ke tak nampak. Kan? Jadi kita boleh sama-sama tengok bulan penuh live dalam teropong ni. Kalau langit cantik lah, kalau langit okey, bergantung pada cuaca, nampak ke tak nampak. Itu je kan? Bukan nak kata benda tu berlaku tak berlaku, benda tu berlaku kan, benda tu berlaku, mukjizat kan, kena wajib beriman. Tapi nampak ke tak nampak, itu yang kita akan kaji. Kita sama-sama kaji, sama-sama study. Pasal ilmu falak ni bukan setakat ilmu kita baca, bukan setakat kita ilmu teori, tapi adalah kena juga ilmu praktikal. Kita tengok sendiri, kita kaji sendiri, bukan setakat baca benda lain buat kesimpulan, tak ada. Kita buat kajian kita sendiri. Okay? Kita sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Okay, so kalau tak ada apa-apa, ramai datang Dennis pun ada. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, so kita jumpa hari Jumaat nanti, InsyaAllah, kalau cuaca okey. Okay, jadi terima kasih. Jangan lupa follow saya di Facebook, Twitter dan juga YouTube bawah nama Syargeza. Kalau boleh subscribe dekat YouTube saya biar ramai sikit. Saya akan uploadkan video ni dalam YouTube juga. Harap-harap saya saya dah record. Nasib baik tak lupa record. Instagram pun ada, Syargeza Returns, tetapi jarang sikit, tak reti Instagram. Falak online pun ada juga di Facebook dan juga Twitter. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak. Okay, minta maaf kalau saya ceroteh ni ada terguris hati ke apa benda ke. Dah pukul 10. Ni sekejap lagi kita minum kopi, makan Maggi. Maggi sup panas, air kopi. Best. Okay. Apalah, kita jumpa lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi.
Bye bye.